pihak berkuasa tempatan seluruh negara mempertimbang pelonggaran syarat dan pemansuhan sepenuhnya yuran lesen peniaga kecil. Bagaimanapun, peringatan diberi kepada peniaga di seluruh negara agar tidak menyewakan premis perniagaan mereka kepada peniaga warga asing. Saya pantang sekali kalau saya dengar kalau ada kawasan premis perniagaan yang sangat baik, tapi bila kita pergi sana, kita dengar bahasa lain. Kalau kita dengar lorat nogori, tak apa. Nasi lemak jadi nasi lomak tu tak apa. Sodap kita dengar dia. Tapi bila kita dengar bahasa lain, dahlah rupa lain, bahasa pun lain. Kita sediakan peluang untuk siapa? Untuk peniaga-penjaja kita. Mereka mestilah bertanggungjawab. Jangan cari jalan mudah nak dapat sewa daripada orang lain. Perdana Menteri juga meminta agar semua peniaga tidak berputus asa dengan cabaran dalam perniagaan. Kita mendapati hari ini memang peniaga warga asing telah monopoli perniagaan orang Melayu, usaha-usaha Melayu khususnya. Dalam isu ni memang kita amat menyokong kenyataan Yang Amat Berhormat PM dan ikhlas sebelum ni pernah hantar memorandum kepada Yang Amat Berhormat PM berkenaan isu peniaga-peniaga warga asing termasuk Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam isu ni ikhlas tak akan kompromi kepada mana-mana pihak sekiranya mereka melindungi peniaga-peniaga warga asing. Dan hari ini ikhlas amat tegas dalam isu ni. Sekiranya mana-mana persatuan terlibat dengan peniaga warga asing, kami mohon supaya Kementerian Dalam Negeri melalui ROS batalkan persatuan tersebut. Hari ini mereka mohon pekerja warga asing kononnya nak memberi membantu ahli-ahli mereka supaya warga asing ni boleh meniaga restoran-restoran mereka. Ini yang mereka buat. Dan akhirnya apa yang berlaku, mereka ambil pekerja warga asing, mereka cari lot-lot kedai memberi kepada peniaga-peniaga warga asing. Maka dalam isu ni ikhlas memang amat tegas. Setelah Yang Amat Berhormat PM telah teliti memorandum yang dihantar oleh Pertubuhan Ikhlas di mana suara-suara peniaga kecil, hari ini PM telah dengar. Maka dalam isu ini ikhlas tak akan kompromi. Kita akan bangkit, kita akan turun padang bersama-sama dengan sekiranya Kementerian Dalam Negeri perlu bantuan ikhlas, kita akan tunjuk kawasan mana yang dimonopoli oleh peniaga-peniaga warga asing. Salah satu punca kenaikan harga hari ini adalah disebabkan peniaga warga asing. Sebab peniaga warga asing ni siapa nak kawal? Tak ada siapa yang boleh kawal. Nak compound pun tak boleh. Dia peniaga warga asing. Dia nak bayar compound macam mana? Yang kedua, mereka hasil pendapatan perniagaan mereka tak bayar cukai. Kami harap supaya lembaga hasil dalam negeri harus turun padang, harus kaji dan teliti tentang perniagaan mereka, pendapatan mereka sehingga ini kami rasa mereka tak bayar cukai. Ini satu kerugian besar kepada negara. Kita harus kaji dalam isu ni. Ketiga, kita lihat hari ini tentang isu kenaikan harga barang ni. Kita boleh lihat hari ini pembekal tu siapa? Pembekal dimonopoli oleh satu kaum. Dan sekiranya kalau ekonomi negara kalau dimonopoli oleh satu kaum, dah tentu politik negara kita akan goncang. Dan hari ini kita mendapati ekonomi negara kita 82% dimonopoli oleh satu kaum, iaitu kaum Cina. Maka hari ini kita boleh lihat pada PRU 13, kaum Cina telah mengundi DAP. Ini yang berlaku. Maka DAP gunakan kuasa ekonomi tekan kerajaan yang sedia ada. Maka dah tentu rakyat akan benci kepada kerajaan Barisan Nasional. Ini yang berlaku. Maka ikhlas ada cadangan dan kaedah tertentu untuk menangani isu ni. Maka kami harap
Pertubuhan Ikhlas harap sekiranya Kementerian KP dan KK kalau boleh kerjasama dengan Ikhlas, insya-Allah kita akan memberi beberapa cadangan untuk menangani isu tersebut. Cik Wan, kita nak tahu apa agaknya kesan kepada peniaga-peniaga itu sendiri sekiranya tidak ada sebarang yuran dikenakan seperti yang PM katakan akan memansuhkan yuran. Mungkin ada kesan di sebalik khasnya kepada pengguna sendirilah. Bila memang sebelum ni saya pernah kata bila yuran lesen dimansuhkan, dah tentu kos pengurusan peniaga akan turun. Bila kos pengurusan turun, dah tentu peniaga dah tentu mereka akan menghargai apa yang PM buat. Dah tentu peniaga tak akan suka-suka nak naikkan harga barang. Dan kami hari ini ingin ingatkan kepada mana-mana peniaga, jangan suka-suka naikkan harga barang. Sepatut peniaga kecil kena budi apa yang sebelum ni kerajaan dah bantu. Dalam isu ni kita lihat Yang Amat Berhormat PM memang begitu prihatin terhadap usaha-usaha kecil khususnya. Seperti yang kita tengok, isu ni sebenarnya memang telah dibawa ke Ikhlas. Saya rasa dah lama dan dah ada ambush dilakukan dan sebagainya, dan PM baru umumkan ketika ini. Atau mungkin kan kita tahu ada orang tengah di sebalik kerajaan sendiri yang mengakibatkan perkara ini berlaku. Mungkin Ikhlas ada pandangan tersendiri. Hari ini kita ambil contoh Petaling Street. Petaling Street sebelum ni adalah peniaga warga tempatan, khususnya orang Cina yang meniaga. Hari ini mereka bagi kepada warga Bangladesh. Warga Bangladesh yang menyewa dan meniaga kawasan tersebut. Yang peniaga asal ni, mereka jadi pembekal kepada peniaga warga asing. Ini yang berlaku. Maka kami harap dalam isu ni, Kementerian Pelancongan harus bertindak tegas. Kalau kita ambil contoh isu Petaling Street, tarik balik dari kalender pelancongan. Berapa kita letak dalam kalender pelancongan pada warga asing yang duduk meniaga. Ini sepatut jangan berlaku. Dan dalam perkara ni, dalam isu ni, pembekal yang membagi masalah kepada kerajaan pada hari ini. Hari ini mereka jadi pembekal dan wujudan gerai-gerai peniaga warga asing, mereka jadi pembekal kepada warga asing. Ini yang berlaku. Hari ini orang Cina cuba sekat periuk nasi orang Melayu. Orang Cina tak nak lihat orang Melayu maju. Ini yang mereka sedang buat. Bukan orang Melayu malas, tak. Siapa kata orang Melayu malas? Mereka nak meniaga. Bukan mereka tak pandai meniaga. Kita dah kaji selidik dah, seluruh negara kita turun. Memang orang Melayu ada kebolehan boleh meniaga, bersaing dengan bangsa lain. Tapi hari ini kita harus lihat kuasa monopoli kita harus pecahkan. Hari ini kerajaan, kami harap semua kementerian supaya kaji semula kuasa monopoli. Kita harus pecahkan kuasa monopoli ini. Jangan bagi kepada satu kaum je kuasa monopoli ini. Kita harus pecahkan kuasa monopoli. Bila kuasa monopoli berjaya kita pecahkan, insya-Allah kita boleh kawal semua harga barang-barang yang sedia ada ni. Ikhlas mempunyai sebarang cadangan hasil daripada ucapan PM seperti tadi. Cik Wan ada cakap ada cadangan tertentu, mungkin ada cadangan secara drastik yang boleh dinilai oleh pihak kerajaan sendiri. Cadangan memang Ikhlas saya boleh bagi 1-2 cadangan lah. Memang saya nak bagi semua cadangan tak boleh. Salah satu cadangan adalah Fama harus memainkan peranan. Contoh sayur-sayuran. Kita wujudkan kontrak farming. Setiap ketua kampung atau penghulu kampung kawasan tersebut harus terlibat dalam perkara ini. Di mana kawasan-kawasan kampung masih tanah terbiar. Kenapa hari ini sepatut farmer wujudkan kontrak farming. Tunjuk aja macam mana nak tanam, macam mana ni semua. Kita sewa atau bayar gaji, bayar upah kepada orang-orang kampung. Dan tentu mereka ada pendapatan sampingan. Dari situ, setiap rumah kalau boleh tanam sayur, dan tentu harga sayur akan turun. Dan sebagainya. Ini salah satu cadangan. Hari ini kita showkan supaya kuasa monopoli kita boleh. Yang berkenaan dengan warga asing?
Okey, berkenaan warga asing. Warga asing memang Kementerian Dalam Negeri yang terlibat. Kami, Pertubuhan Ikhlas masih ingat lagi Menteri KDN ada sebut beliau akan jabatan mereka akan buat operasi sampai Sifa Pati. Kita masih ingat lagi. Dan hari ini kita lihat makin lama makin bertambah peniaga warga asing. Ini yang berlaku. Dan dalam isu warga asing, kita memang dah cukup masa, kita dah bagi tempoh kepada Kementerian Dalam Negeri untuk tangani isu warga asing. Bila Yang Berhormat PM dah sentuh peniaga warga asing, maka Ikhlas tak akan kompromi dalam isu ni. Kalau dalam tempoh sebulan ni masih Kementerian Dalam Negeri tak ambil tindakan, kita ambil warga Bangladesh. Kita akan kenal pasti, kita akan hantar satu memorandum kepada kedutaan Bangladesh supaya minta kedutaan Bangladesh mengarahkan supaya peniaga-peniaga warga asing keturunan Bangladesh keluar daripada negara ini. Ini yang kita ambil tindakan. Sebab hari ini mereka jadi peniaga-peniaga warga asing kat sini, mereka begitu kebal, berani cabar. Ini yang berlaku. Kenapa harus berlaku begini? Dah tentu mereka dah dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Kita ada bukti. Kalau KDN panggil, kita boleh memberi penjelasan. Sekiranya Kementerian Dalam Negeri, kalau nak kerjasama. Dalam isu ni memang kita amat serius. Sebab hari ini khususnya usaha-usaha Bumi Putra masih gagal lagi untuk monopoli ekonomi negara kita ni. Masih gagal. Dulu kita bersaing dengan bangsa lain. Hari ini kita harus bersaing dengan peniaga-peniaga warga asing ni. Kalau kita boleh katakan dari segi pecahan peratusan, contohnya di ibu negara saja, mungkin Ikhlas mempunyai peratusan statistik tersendiri berapa peratus agaknya warga asing yang niaga di lokasi-lokasi strategik yang dahulunya adalah memang milik warga tempatan. Okey, kalau kita ambil kawasan DBKL. DBKL ada lebih kurang 53,000 lesen telah dikeluarkan. 53,000 lesen telah dikeluarkan untuk peniaga-peniaga kecil. Dan dari 53,000, kita dah kenal pasti lebih kurang hampir 80% adalah warga asing. Ini yang berlaku di ibu kota hari ini, khususnya peniaga-peniaga kecil ni. Ini yang berlaku. Kita dah kaji selidik. Kalau kita melibatkan Lembah Kelang, hampir dekat 300-400,000. Dan hari ini Ikhlas dah kaji selidik melalui satu money changer. Saya tak nak sebut money changer mana. Satu money changer, maksudnya pengurak wang termasuk dia transfer duit ke luar negara. Paling kurang mereka transfer duit 200,000 sehari. Maksimum sampai 500,000. Dalam Malaysia, baru-baru ni saya difahamkan ada lebih kurang hampir 400 syarikat yang buat kerja ni, hantar duit ni. Kalau kita kali dengan 500 syarikat, berapa juta satu hari? Adakah mereka ni ada bayar income tax? Tak ada. Contoh kita ambil warga Bangladesh, dia gunakan pas student. Dia boleh hantar duit sebanyak RM5,000 ke negara Bangladesh. Mana dia dapat duit? Padahal dia ada pas student. Sepatutnya negara harus kaji. Ini melibatkan banyak kementerian, bukan satu kementerian je. Kementerian pelancongan pun terlibat dalam isu ni. Mereka asyik target nak dapat 30 juta, 40 juta pelancong ke negara ni. Akhirnya mereka bawa macam-macam penyakit dalam negara ni. Lepas tu kos perubatan. Hari ni kita cuba bayangkan 1 juta warga pendatang asing ni, mereka tak miliki dokumen yang sah. 2.5 juta memang miliki dokumen sah. Dah 3.5 juta. Kalau kos dari segi perubatan, kalau mereka pergi hospital kerajaan, kita ambil RM1 je seorang, dah berapa? 3.5 juta. Kalau RM10, 35 juta. Berhubung dengan ucapan PM tu, dan berdasarkan inisiatif yang akan diberikan kepada penjaja dalam bulan Ramadan yang akan datang. Komen sikit bang.
Okey, berkenaan dengan inisiatif PM tu memang kita amat sokong, kita amat setuju. Tapi pihak Pertubuhan Ikhlas kami harap supaya peniaga-peniaga kecil yang terima bantuan skim pinjaman Bazar Ramadan. Tak silap saya, skim pinjaman Bazar Ramadan, Pertubuhan Ikhlas harap peniaga-peniaga yang pinjam pinjaman tersebut supaya bayar balik dengan kerajaan dengan cara ikut jadual kerajaan. Jangan bila dapat pinjaman tu hilang ke mana. Sebab hari ini dasar-dasar kerajaan kita lihat setelah di mana Datuk Seri Najib jadi Yang Amat Berhormat PM, memang usahawan-usahawan kecil dapat banyak peluang. Contoh dari Tekun 800 juta ringgit peluang pinjaman dan berbagai pinjaman lain disediakan. Maka Pertubuhan Ikhlas hari ini harap supaya peniaga-peniaga ambillah peluang ni, dan kita sebagai peniaga harus kenal budi kerajaan yang sedia ada. Kita harus kenal budi siapa yang bantu kita. Bila orang ni bantu kita, kita kena bantu dia balik. Janganlah pergi bantu orang lain. You meniaga macam mana pun takkan berkat. Cik Wan, inisiatif ni first time ever diperkenalkan? Yang mana? Yang inisiatif Ya, skim ni? skim Pertama kali pertama kali. Sebelum ni, kalau Tak ada. tak ada langsung tak ada. sebarang pinjaman ke untuk membantu mereka tu ni, Tak ada. memang tak adalah. Jadi Tuan melihat balik pada skim pinjaman Bazar Ramadan ni, apa cadangan Ikhlas? Contohnya bila skim pinjaman Bazar Ramadan ni kita lihat dalam ni tak ada kena-mengena dengan peniaga asing, tapi Indonesia dia pun akan turut merebut peluang ni. Jadi boleh. Sebab tu Ikhlas dah menegaskan tadi, ada beberapa kebanyakan persatuan ni terlibat melindungi peniaga-peniaga warga asing. Kami harap mana-mana kementerian yang terlibat dalam skim pinjaman Bazar Ramadan jangan memberi kuasa penentu kepada mana-mana persatuan ataupun jadi kuasa penentu. Dari sini kita dapat mengelak perkara-perkara ni akan berlaku. Bila kita bagi kuasa penentu, you perlu dapat sokongan daripada persatuan, sekian-sekian persatuan, maka persatuan tu pula ambil kesempatan minta komisen, minta duit. Akhirnya nama PM yang rosak. Kata skim nak bantu peniaga Bazar Ramadan, lepas tu kenakan berbagai syarat. Minta maaf sejaklah, termasuk Datuk Ramli tu. Bila bank rakyat, dia tulis apa? Bank rakyat umumkan pinjaman tanpa faedah. Mereka buka kemah di Kelang. Minta peniaga semua daftar bayar yuran, lepas tu kenakan 5%. Isu ni semua akan merosakkan nama PM. PM kata tanpa faedah. Bila peniaga, sebab dana ni khusus untuk peniaga-peniaga miskin yang tak mampu. Bila peniaga tu datang jumpa kita, kita kenakan syarat. You dapat pinjaman ni, you kena bayar sekian-sekian. You kena bayar sekian-sekian. Tak patut. Tak guna. Walaupun PM umum, nama PM akan rosak. Kita ada bukti. Bukan saya cakap kosong. Memang ada bukti. Sorry Ni Datuk Ramli ni orang ni. So far PM dari segi tu hanya bagi amaran je, tapi tindakan dia tak umumkan. Tindakan Menteri KDN kena buat tindakan lah. Dia tak boleh cakap. Tu tanggungjawab Menteri Dalam Negeri ya. Sebab isu yang mereka buka kemah yang Bank Rakyat tu kan, Datuk Ramli buka ni semua, saya fikir Bank Rakyat. Saya tegur Bank Rakyat. Nama PM rosak, nama Bank Rakyat rosak, saya kata. Saya tegur. Jangan bagi kuasa penentu kepada Persatuan Menjanji. Saya pun tak nak. Nanti orang lain, saya pun mungkin seleweng, saya kata. Jangan bagi kuasa, saya kata. Biar kerajaan umum fund ni, biar kerajaan yang laksana. Jangan guna NGO yang tak. Orang Cina, mereka dah target. Mereka boleh cari makan dalam negara kita lagi 10 tahun. Saya dah pergi gaji. Saya dah pergi Vietnam, Cambodia, negara-negara miskin ni semua saya dah pergi. Mereka dah teroka. Orang Cina dari Malaysia dah teroka ni semua. Mereka dah bersedia. Kalau sesuatu berlaku kat negara Malaysia ni, mereka dah bersedia. Kalau dia dah tinggalkan negara kita, bukan dia tinggalkan negara kita dengan keadaan elok. Ini yang mereka sedang buat sekarang.